Assalamualaikum dan salam hormat. Bersama saya Fidaus Arsyid Idris dalam Berita Pagi Sarawak edisi 12 Ogos. 5 projek naik taraf sistem saliran dan peparitan sedang dilaksanakan ketika ini di Bandar Simanggang melibatkan kos keseluruhan lebih 5 juta ringgit. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simanggang, Datuk Francis Harin Hollis dalam kenyataannya menjelaskan projek itu diluluskan tahun lepas manakala Jabatan Pengairan dan Saliran merupakan agensi pelaksana. Tersebut adalah membina sistem saliran di Kampung Muibah iaitu parit konkrit sepanjang 760 meter bertujuan menyelesaikan masalah banjir di kampung berkenaan. Sementara itu, projek kedua juga membina dan menambah baik sistem peparitan di Jalan Kejatau sepanjang 650 meter akan memberi keselesaan kepada pengguna di Jalan Terbabit yang telah dicadangkan sebagai jalan alternatif untuk masuk ke Bandar Simanggang. Kedua-dua projek berkenaan dijaga siap Oktober depan. Selain itu, dua lagi projek yang dilihat penting adalah naik taraf sistem saliran Sungai Bakir berhadapan Sekolah Kebangsaan Abang Aing dan naik taraf sistem saliran di hadapan Sekolah Jenis Kebangsaan Chonghua Simanggang. Dua projek tersebut akan menyediakan ruang menunggu atau tempat letak kereta yang lebih luas sekaligus menambah keselesaan kepada ibu bapa untuk menghantar dan mengambil anak mereka di sekolah. Datuk Francis Hadin juga memberi komitmen lebih banyak projek rakyat akan dilaksanakan di kawasan Simanggang untuk meningkatkan taraf sosioekonomi penduduk. Orang ramai yang belum mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 boleh mendapatkan vaksinasi dos pertama Pfizer secara jumpa terus atau walk-in di Pusat Pemberian Vaksin PPV Klinik Kesihatan Jalan Masjid bertempat di Dewan Majma di Kuching. Menurut kenyataan media Unit Komunikasi Awam Sarawak, vaksinasi berkenaan adalah untuk individu berumur 18 tahun ke atas. PPV berkenaan yang terletak di belakang Wisma Opoh itu akan dibuka kepada penerima vaksin pada Sabtu ini, 14 Ogos, bermula 8 pagi hingga 1 tengah hari. PPV berkenaan juga akan dibuka untuk vaksinasi walk-in pada 16 dan 17 Ogos bermula pukul 8 pagi hingga 4 petang. Orang ramai perlu membawa kad pengenalan atau pasport, senarai ubat yang sedang diambil dan telefon bimbit dengan aplikasi MySejahtera untuk vaksinasi walk-in berkenaan. Seterusnya, kita ikuti ringkasan laporan prestasi vaksinasi Sarawak setakat 10 Ogos. Prihatin terhadap masyarakat yang terjejas akibat pandemik COVID-19 sekaligus mempengaruhi semua aspek kehidupan memanggil laku manajemen Sdn Berhad menerap pendekatan penyayang mereka melalui inisiatif Tanggungjawab Sosial Korporat CSR. Laku manajemen Sdn Berhad merupakan agensi yang memberi perkhidmatan bekalan air di wilayah utara Sarawak mengambil inisiatif CSR ini bagi meringankan beban golongan terjejas dengan menyerahkan bakul makanan kepada 4 badan bukan kerajaan NGO di Miri. Penyerahan bakul makanan ini disempurnakan oleh Setiausaha Tetap Kementerian Utiliti Sarawak, Dato' Insinyur Elis Jawan Empaling di Gereja Metodis Iban Miri. 4 NGO yang menerima bantuan tersebut ialah Sarakup Induk Dayak Sarawak, Persekutuan Persatuan Orang Ulu Sarawak, Persatuan Dayak Miri dan Gereja Metodis Iban Miri. Terdahulu dalam ucapan, Dato' Elis menegaskan bahawa sikap saling membantu pada masa kritikal ini amatlah dititik berat khususnya yang kehilangan pendapatan. Beliau berterima kasih atas inisiatif yang diambil pihak laku manajemen dalam membantu masyarakat dan berharap program CSR ini akan terus dilaksanakan. Perkembangan COVID-19. Sarawak merekodkan 634 kes baru positif COVID-19 semalam. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan media memaklumkan daripada jumlah tersebut sebanyak 465 kes dikesan tidak bergejala manakala 169 kes bergejala.
JPBN berkata dengan penambahan itu, ia menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 meningkat kepada 83,387 kes. Daerah Kuching mencatatkan kes tertinggi dengan 319 kes, diikuti Semarahan 64, Bau 42, Lundu 41, Sibu 40, Bintulu 34, Serian 31, Sungai 14 dan 13 kes di Mukah. Sementara itu, terdapat 2 kes kematian akibat jangkitan COVID-19 direkodkan semalam, menjadikan jumlah kes kematian meningkat kepada 475 kes. 2 kes terbabit melibatkan warga tempatan, lelaki berumur 41 dan 65 tahun dari Sibu. Sementara itu, sebanyak 95 kluster di negeri masih aktif selepas 1 kluster ditamatkan, iaitu kluster Nagatara Kanowit. Dalam pada itu, 5 lokaliti diisytiharkan perintah kawalan pergerakan diperketatkan, melibatkan 3 lokaliti di Bintulu dan 1 lokaliti masing-masing di Sebauh dan Seri Aman. Di Bintulu adalah kuartus pekerja Sungli Transportation, Kementerian Industrial Estate, kuartus pekerja KTS Timber Processing Sdn Bhd dan kuartus institusi pendidikan Kidurong. Manakala di Sebauh iaitu Rumah Gong Laing, Long Maktub, Tubau. 4 lokaliti ini mulai dilaksanakan PKPD sejak Selasa lalu hingga 23 Ogos. Sementara itu, PKPD di Rumah Sering, Kampung Bongkong, Pantu, Seri Aman dilaksanakan semalam hingga 24 Ogos. Selain itu, 3 lokaliti PKPD ditamatkan semalam, iaitu kuartus pekerja KL Engineering Sdn Bhd dan kuartus pekerja Paras Mark Plywood Sdn Bhd di Bintulu dan kuartus pekerja Stonehead Quarry Sdn Bhd di Tatau. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak kini meningkatkan rondaan terutamanya di kawasan yang mudah terbakar seperti tanah gambut, beluka dan tapak pelupusan sampah. Menurut pengarahnya Khairuddin Rahman, langkah ini diambil bagi memastikan sebarang aktiviti pembakaran terbuka dapat dikawal dengan pantas. Jelas Khairuddin, jentera dan logistik pemadaman juga sentiasa dalam keadaan bersiap siaga sebagai persediaan sekiranya terdapat sebarang laporan melibatkan kebakaran hutan. Bercakap kepada pemberita ketika dihubungi RTM, beliau memberitahu pihaknya telah membuat hibahan dan nasihat supaya tidak ada mana-mana pihak melakukan pembakaran terbuka, terutama membabitkan aktiviti pertanian, perladangan dan pembinaan. Khairuddin turut mendedahkan bahawa sebanyak 813 jumlah kumulatif kes kebakaran terbuka dilaporkan di negeri ini sejak 1 Januari lepas hingga 10 Ogos lalu. Sebanyak 590 melibatkan kebakaran belukar atau lalang, 136 lagi kebakaran sampah, 54 merupakan kebakaran hutan dan 39 adalah kebakaran kebun atau ladang. Dalam pada itu, Khairuddin turut menyeru pemilik kediaman atau premis kedai agar memastikan alat pemadam api sentiasa diperiksa setahun sekali selain diselenggara setiap kali selepas digunakan. Tambahnya lagi, hanya kontraktor berkelayakan dan berdaftar sahaja dibenarkan untuk membuat penyelenggaraan alat pemadam api. Seorang penunggang motosikal maut manakala pembonceng cedera parah setelah terlibat kemalangan dengan sebuah lori di kilometer 12 Jalan Seri Aman Kuching, iaitu di kawasan Entulang di Seri Aman semalam. Ketua Polis Daerah Seri Aman, Deputi Superintendent DSP Bingkok John dalam kenyataannya memberitahu kemalangan berlaku kira-kira pada pukul 9.30 pagi. Mangsa maut dikenali sebagai Hadri D. Jenny, 36 tahun, berasal dari Keranggas, Pantu. Kemalangan dipercayai berlaku apabila lori yang dipandu seorang lelaki berumur 31 tahun telah masuk ke laluan bertentangan dan bertembung dengan motosikal yang ditunggang mangsa. Sebelum kejadian, lori terbabit dalam perjalanan dari arah Seri Aman menuju ke Kuching. Semasa tiba di lokasi kemalangan, sebuah kereta yang berada di hadapan lori itu berhenti secara tiba-tiba menyebabkan pandu lori berusaha untuk mengelak dari melanggar kereta terbabit. Bagaimanapun, lori tersebut dikatakan mengalami kegagalan fungsi brek menyebabkannya terpaksa dipandu masuk ke laluan bertentangan, seterusnya bertembung dengan motosikal yang ditunggang mangsa. Susulan itu, mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kemalangan, manakala pembonceng yang mengalami kecederaan parah dihantar ke Hospital Seri Aman. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Pemilik anjing diminta memohon lesen untuk anjing peliharaan masing-masing secara dalam talian. Sarawak Disaster Information menerusi satu kenyataan di laman Facebooknya memaklumkan borang tersebut boleh dimuat turun pada laman rasmi Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak.
Orang ramai boleh memuat turun borang permohonan daripada majlis perbandaran masing-masing, kemudian mengisi lengkap setiap butiran yang diperlukan, kemudian menghantar borang dan dokumen yang lengkap kepada majlis perbandaran tempatan. Sementara itu, bagi orang awam yang ingin membuat aduan tentang anjing liar, boleh menghubungi talian hotline rabies di talian 016 205 1111 pada waktu bekerja. Manakala bagi yang ingin membuat pertanyaan serta aduan berkaitan rabies, boleh menghubungi talian Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sarawak di talian 016 255 7267. Sekian berita pagi Sarawak. Terus patuhi SOP. Bersama kita lindungi diri. Saya Firdaus Rashiris. Salam hormat. Assalamualaikum.